Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedarkah hadirin hadirat sekalian, sistem beraja merupakan sistem pemerintahan tertua di dunia yang wujud sejak ribuan tahun lamanya. Sulalatus Salatin telah menggariskan wujudan kerajaan Melayu dipercayai dari susur galur Iskandar Zulkarnain. Wacana tentang institusi beraja lazimnya terkait dengan unsur agama. Sejak awal kewujudan institusi beraja, agama dilihat bukan sahaja menjadi sumber keabsahan institusi tersebut, malah turut membentuk satu doktrin politik agama dalam pengukuhan kuasa dan pemerintahan. Sekalung apresiasi kepada Tuan Penerajuk Acara, sah panel juri, pejuang neraca keadilan, saudara penjaga masa yang sentiasa cakna dengan prinsip Al-As, barisan warga pendidik yang budiman seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi dekat di hati. Sidang hadirin penuh santun, Tuhan ditaati, Raja disayangi. Demikianlah maudut pidato yang akan saya rungkaikan simpulan dan persoalannya. Penerimaan terhadap institusi beraja secara turun-temurun adalah amalan biasa. Tahu beradab sopan di depan raja menandakan asuhan yang baik. Kecenderungan orang Melayu terhadap sistem politik bersifat feudal tidaklah merosakkan. Kecenderungan itu sebenarnya mampu melahirkan masyarakat yang patuh pada undang-undang. Bagaimanapun, kini terdapat segelintir pihak yang cuba menanam sentimen kebencian terhadap institusi beraja. Sentimen ini telah ditanam dalam pelbagai bentuk. Statistik Polis Diraja Malaysia menunjukkan 182 kes telah direkodkan pada tahun 2020 hingga Mei tahun ini, dan sebanyak 46 individu telah ditangkap kerana kenyataan mereka yang berbau fitnah dan menghina institusi tersebut. Persoalannya, mengapakah kita perlu mengekalkan institusi tradisi ini? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, indikator saya yang pertama dalam konteks institusi beraja diperkasa, agama terpelihara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Institusi beraja adalah payung dalam menjaga kepentingan agama Islam, bahasa kebangsaan dan hak istimewa orang Melayu serta bumi putera di negara kita. Sejarah alam Melayu telah merakamkan besarnya peranan dan sumbangan Raja-Raja Melayu dalam perkembangan Islam. Kewibawaan Raja-Raja Melayu berkaitan Islam telah membawa kegemilangan kepada alam Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai pusat perdagangan yang masyhur. Peranan dan sumbangan institusi raja semasa kedatangan kuasa barat di tanah Melayu juga amat besar. Antaranya berdiplomasi dengan pihak British sehingga institusi raja dapat dikekalkan dan agama berjaya dipertahankan. Walaupun beberapa negara beraja lain telah hilang sistem beraja, bahkan agama yang berada di bawah naungan raja juga telah hilang dari ruang perundangan. Contohnya di India, bukan sahaja sistem beraja yang hilang, tetapi agama begitu berpengaruh juga telah dikeluarkan dari perundangan, sehingga perlembagaan India yang merdeka mengisytiharkan negara tersebut sebagai sebuah negara sekular. Tuntaslah dapatlah saya nyatakan di sini bahawa institusi beraja mempunyai pertalian erat dengan agama, dan pengukuhan institusi beraja maka secara tidak langsung memelihara agama itu sendiri. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, indikator saya yang kedua dalam konteks institusi beraja utuh, teguh identiti. Falsafah hidup orang Melayu telah lama tertanam sehingga lahirlah ungkapan turun-temurun seperti bersatu teguh bercerai roboh dan bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Demikian juga hubungan antara raja dan rakyat yang berungkapan raja dan rakyat berpisah tiada. Antara sebab utama institusi beraja perlu dikekalkan adalah untuk kesinambungan agama, budaya, adat resam dan cara hidup. Sejak berkurun lamanya, masyarakat di Malaysia telah mengamalkan cara hidup Islam dan Melayu. Cara hidup ini perlu dikekalkan dan dilindungi kerana ianya adalah teras dan asas kepada pegangan moral, adab, kesopanan dan kesusilaan majoriti masyarakat di Malaysia. Pada masa inilah, institusi beraja adalah penting sebagai pelindung, pengekal identiti serta cara hidup, walaupun kerajaan sering bertukar ganti di parlimen. Pendek kata, dengan mengukuhkan institusi beraja, maka identiti negara dapat dilestarikan. Sidang hadirin warga masyarakat madani, indikator saya seterusnya ialah mengasihi raja dipupuk, masyarakat madani terbentuk. Institusi Raja-Raja Melayu merupakan institusi semak ibar terakhir kepada kuasa kerajaan. Sejarah pernah membuktikan di serata dunia yang
sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah guna kuasa dan korupsi. Serta sebagai contoh, sistem demokrasi lah yang memilih Slobodan Milosevic sebagai presiden yang menghasut rakyat Yugoslavia untuk membunuh etnik Bosnia pada awal tahun 1990-an. Sistem demokrasi adalah baik, namun sistem ini perlu diseimbang kerana ia tidak sempurna dan pernah mengakibatkan tragedi. Dalam konteks negara kita, Malaysia menempuh beberapa kali kemelut politik, iaitu bermula dengan peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 sehinggalah pasca pilihan raya umum ke-15 yang menyaksikan tiada satu pun parti berjaya menerima sokongan majoriti untuk memilih Perdana Menteri ke-10. Kemelut ini dapat diselesaikan dengan pantas dan tuntasnya menunjukkan kebijaksanaan baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu untuk memastikan rakyat dan negara dapat mengharunginya dalam keadaan aman dan damai. Sudah terang lagi bersuluh menanam semangat cinta akan institusi beraja, segala cabaran, kemelut atau polemik dapat diatasi dan masyarakat madani dapat diwujudkan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, konklusinya kesedaran seluruh warga tentang institusi beraja yang diwarisi turun-temurun ini perlu dibugar. Segala bentuk tomahan, nista dan cerca perlu dihalang. Ilmu kenegaraan berkaitan kesedaran dan kepentingan memelihara institusi beraja harus diperkasa. Rakyat harus disedarkan bahawa institusi istana merupakan penerusan tradisi yang menjadi sebahagian identiti negara yang kita cintai ini. Justeru diingatkan jangan dirempuh pintu istana, jangan sampai cari busana raja. Sama-sama kita pertahankan dan pelihara institusi istana demi kestabilan negara, bangsa dan agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.